Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang baru sampai ke YouTube channel Ibnu Haris. Dan aku rasa memang semua baru lagi, sebab ni pun baru lagi aku buat YouTube channel ni. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab sudi datang dan tonton video aku ni. Mungkin korang pelik kan kenapa aku buat mic ni macam ni. Nanti kalau ada kesempatan aku akan ceritakan. Kali ni aku akan buat review tentang sebuah dokumentari series di Netflix yang bertajuk Konspirasi. Okey, dia dah terbitkan lama dah sebenarnya, 2015, dan aku baru nak buat review sekarang. Okay, dia total ada 12 episod keseluruhan dan setiap episod tu ambil masa dalam 40 ke 43 minit setiap satu lah. Okay, tapi untuk video kali ni aku takkan buat review secara umum daripada 1 sampai 12 sebab dia terlalu banyak isu yang perlu diketengahkan. Ini aku akan review episod 1 je, iaitu tentang Nazi. Okay, kenapa macam korang tengok kat title kan, aku cakap Hitler ni bapa kepada konspirasi. Sebenarnya itu berkaitan dengan dokumentari series ni saja. Sebab dalam episod pertama ni dia bermula dengan bagaimana kita boleh nampak Hitler ni dia membuka jalan, ataupun boleh kata Nazi lah, membuka jalan untuk teori konspirasi ni terus memegang manusia sampai sekarang lah. Okay, untuk episod pertama ni, apa yang aku boleh kata berdasarkan apa yang aku dah tengok, kita boleh bagikan dia pada 3 fasa. Fasa pertama ni, dia bermula dengan kematian Hitler pada tahun 1945, ataupun to be exact 30 hari bulan 4 1945. Okay, dalam sejarah sebenarnya dah ditulis lah dia memang mati time tu, dan kematian dia disebabkan dia sendiri bunuh diri bersama isteri dia Eva Braun di Third Reich Chancellery kalau aku tak silap. Okay, itu apa yang ada berdasarkan teori sejarah. Tetapi nak menjadikan ceritanya dalam dokumentari series ni, dia tunjukkan bagaimana teori sejarah itu hanya sekadar rekaan dan konspirasi sendiri daripada pihak Jerman lah. Okay, sebenarnya dia punya kematian ni dia dah disahkan oleh British Intelligence dan juga radio Jerman keesokan hari selepas dia dikabarkan mati tu sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok dalam dokumentari series ni, dia bukan sekadar teori konspirasi saja yang menyangkal berita kematian Hitler ni, sebab dia disokong oleh beberapa fakta dan beberapa report medical dan sebagainya. Dalam fasa pertama ni, dia bukan Jerman saja yang terlibat. So dia ada 3 buah negara, Jerman, Soviet Union dan Amerika Syarikat lah. Okay, bagi aku pelibatan Soviet Union dan Amerika ni dia menarik sebab kita boleh tengok dalam dokumentari series ni, dia tunjukkan macam mana Soviet Union ni mungkin mempunyai muslihat ataupun agenda tersembunyi bersama Jerman lah. Itu apa yang berdasarkan apa yang aku tengok. Sebab dalam report pertama Soviet Union lepas dapat berita kematian Hitler ni, bila dia orang check body tu, sebenarnya itu adalah double body. Double body ni maksudnya orang yang serupa atau mirip dengan orang yang nak dikatakan tu. Okay, dalam kes ni Hitler lah. Sebenarnya yang mati tu adalah double body untuk Hitler. Okay, itu untuk report pertama. Tapi bila 23 tahun selepas berita kematian Hitler ni, Soviet Union dia keluarkan satu lagi report. Dia cakap sebenarnya body yang dia jumpa tu dia dah simpan lama dan dia dah jalankan medical punya investigation, dan itu merupakan body Hitler yang sebenar. Jadi dia macam agak kontradik antara dua report tu. Orang percaya benda ni sampai ke 2009 US mula buat DNA test, patologi test kalau tak silap aku, ke atas rangka yang dikatakan oleh Soviet Union. Dan bila diorang check, itu adalah rangka seorang wanita berumur 40 tahun. Jadi dia macam boleh nampak macam Soviet Union ni mungkin dia ada muslihat ataupun helah dengan Jerman, ataupun mungkin agenda dia yang tersendiri kan. Okay, itu untuk fasa pertama. Kita pergi untuk fasa kedua. Fasa kedua ni Amerika Syarikat berpihak kepada Jerman. Dan 1945 Amerika Syarikat dia dah gerakkan T-Forces dia untuk merampas balik harta-harta yang dicuri ataupun dirompak oleh Jerman masa Perang Dunia Kedua ni. Dia ada 2 tempat sebenarnya. Dia punya jackpot tu dekat Merkers Mine. Kalau kita tengok dia punya total harta rampasan tu, bila di-convertkan pada tahun dokumentari series ni diterbitkan, harga keseluruhannya adalah 20 bilion tau. 20 bilion ni melibatkan artwork, gold currency, gold bar. Itu yang pertama, dan itu tak ada masalah pun sebenarnya. Yang menjadi masalah ni pada bulan 6 Jun 1945, bila itu sebenarnya ada sebuah gerakan lagi untuk merampas harta yang dirampas Jerman ni. Dia dekat Grün Forest di selatan Austria. Lepas itu US dia dah deploy dia punya tentera untuk selongkar balik kawasan-kawasan yang ditinggalkan harta oleh Jerman tu. Tetapi nak
nak menunjukkan bahawa Amerika Syarikat ni tak jujur dalam dia punya usaha tu. Sampai sekarang tak ada dokumentasi tentang pencarian yang dijalankan tau. Itu secara formalnya tak ada data dia tak ada. Tetapi pada tahun berapa aku tak ingat, seorang Ian Sayers ni dia British author. Dia interview seorang military daripada US ni, nama dia Albert Singleton. Sebab Albert Singleton ni dia yang macam chief lah untuk uruskan pencarian harta di Crown Forest tu. Bila dia interview, Albert Singleton ni desahkan yang pada masa tu OSS ni, dia sebelum CIA dia OSS dulu. OSS yang collect dia gold bar kat kawasan tu, dia yang ambil dan dia akan hantar ke Frankfurt untuk proses. Dia sama gak macam yang awal tadi yang dekat Mercus Mine tu, dia sama gak dia akan hantar ke Frankfurt untuk dia proses semua harta-harta rampasan tu. Tetapi yang harta di Crown Forest tu tak sampai ke Frankfurt tau. Jadi harta tu sampai sekarang disebabkan tak ada data yang formal. Harta tu ataupun gold tu dia tak ada apa-apa cerita yang nak sahkan tau benda tu. Fasa ketiga ni aku boleh bagi dia nama sebagai penguasaan ekonomi oleh Jerman dari hujung World War II sampai ke sekarang lah. Sebab apa aku kata bermula daripada hujung Perang Dunia Kedua? Sebab pada tahun 1943, time tu Jerman kalah dengan Rusia untuk perang dia. Time tu dia punya Hitler punya secretary Martin Bormann, dia jalankan sebuah meeting di Mason Road di Strasbourg. Dia jalankan meeting untuk future of German selepas dia kalah, dan dia rangka satu plan untuk masa depan Jerman dari segi ekonomi untuk masa-masa akan datang. Dan sampai sekarang lah maksudnya. Bukti untuk kejayaan meeting yang diusahakan oleh Martin Bormann ni pada half of 20th century, bila beberapa syarikat Jerman dah mula memegang ekonomi macam Volkswagen, Siemens, Krupp dan sebagainya. Dan kekuasaan dia daripada segi ekonomi ni dikatakan berpunca daripada harta yang tidak dirampas semula oleh US pada masa US menjalankan operasi merampas semula harta tinggalan Jerman tu. Dia kat sini baru kita boleh nampak yang macam mungkin OSS officers ni dia sebahagian yang berpakat dengan Martin Bormann ataupun pihak Nazi untuk simpan sebagai harta tu dan tak hantar untuk proses di Frankfurt untuk kegunaan dia menjana ekonomi dia selepas Perang Dunia Kedua. Itu yang menjadi teori konspirasi yang dipegang oleh beberapa konspirasis lah. Untuk kita teruskan dengan fasa ketiga ni, dia tak terhenti sebagai itu je. Dalam teori konspirasi ni dia bagi tahu untuk EU, itu European Community ni, dia sebahagian besar dia dipengaruhi oleh Nazi. Sebab apa macam tu? Sebab seorang ahli Nazi lah, itu Walter Funk, dia economy advisor untuk Hitler. Dan dia ni bukan orang biasa lah. Dia memang Nazi yang hardcore punya. Sebab macam yang kita tahu, Nazi pernah buat genocide untuk orang-orang Yahudi kan. Dan Walter Funk ni orang yang bertanggungjawab dalam merancang dan menjalankan aktiviti tu lah. Pada tahun 1930-an, Walter Funk ni dia dah ada idea untuk menubuhkan European Economic Community. Dia sedikit sebanyak macam EU sekarang lah. Dan dia punya idea ni terlaksana pada tahun 1958 bila EEC ni ataupun European Economic Community ni ditubuhkan. Dan presiden pertama dia adalah Walter Hallstein, seorang member Nazi yang hardcore juga. Dia member untuk Nazi Lecturers Association dan dia memegang jawatan presiden untuk EEC yang pertama. Dekat sini baru kita boleh nampak macam mana daripada perancangan Martin Bormann, daripada dia nak menjana semula ekonomi Jerman selepas Perang Dunia Kedua dan membawa kepada kekuasaan Jerman dalam bidang ekonomi di Eropah. Tetapi bukan semua benda ni dikaitkan dengan Nazi. Sebab kalau nak kata EU ni keseluruhan Nazi, dia bukan selalu dia tak menjalankan polisi yang Nazi jalankan waktu dia memerintah pada Perang Dunia Kedua. Untuk episod pertama ni terhenti sampai situ je. Dan untuk keseluruhan episod pertama ni bagi aku menarik. Dia nampak bagaimana kebijaksanaan ahli Nazi ni, dia merangka perancangan dia bagaimana nak
meneruskan dia punya penguasaan ekonomi kaitan antara beberapa negara besar kat dunia, Syarikat dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Itu saja untuk video kali ini. Aku dah selesai dah cerita tentang episod 1 dalam dokumentari series ni, iaitu tentang Nazi ni. Video seterusnya aku akan ceritakan tentang konspirasi yang berliga di sekitar kerabat diraja di Britain. Terima kasih banyak kepada semua yang dah tengok video ni sampai habis. Aku harap korang suka video ni, dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe juga channel ni, dan share pada kawan-kawan korang, sebab akan datang lebih banyak lagi aku akan buat review tentang movie, mungkin drama ke dokumentari series daripada Netflix. So aku harap korang enjoy. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.